Mula-mula kata Al-Ghazali, kita kena kenal dulu yang dikatakan sifat mazmumah ni macam mana. Apa dia ujub, apa dia riak, apa dia takbur. Bila kita dah kenal baru kita tahu cara nak lawan dengan dia. Kita bagi contoh hari itu. Saya ambil contoh Rahmat kan. Rahmat ni dia ada senapang kampung. Kita ada kebun. Di kebun kita ada banyak lutung. Dia duk rosak pokok-pokok kita. Kita pun pergi jumpa Rahmat. Ni Mat, tolong pergi kebun aku Ustaz. Bawa senapang kampung pergi tembak lutung, bagi perhabis semua. Aku bayar lah nanti. Pergi tembak bagi perhabis. Rahmat pun okey, dia bawa senapang dia pergi kat kebun kita. Bila sampai di kebun kita, dia tak boleh nak tembak. Sebab apa? Dia tak tahu lutung tu yang mana. Lutung pun dia tak kenal, tiba-tiba nak pergi tembak dia. Bila sampai-sampai dia tengok ada macam-macam binatang. Yang mana satu lutung dia tak tahu, dia tak boleh nak tembak. Macam tu juga sifat-sifat mazmumah. Kita tak kenal sifat-sifat mazmumah, macam mana cara kita nak tekan dia turun bawah supaya dia tak kosek kita. Nanti kita akan belajar satu-satu apa dia sifat-sifat tu. Dan yang terakhir, saya menyentuh tentang hati. Hati kita ni ada dua jenis. Satu, hati yang daging, iaitu jantung. Dalam hadis dia sebut qalbun. Qalbun ni daging jantung, tu satu. Hadis dia kata, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya dalam jasad ada seketul daging. Dalam badan kita ni ada seketul daging. Apabila daging tu baik, maka baiklah seluruh jasad. Kalau jantung kita ni sihat, badan yang lain pun okey lah. Apabila ia jahat, ia rosak, maka jahatlah seluruh jasad. Kalau rosak jantung kita ni tadi, tersumbat ke, lemah ke, berlubang ke, badan pun jadi tak sihat. Kalau dia jahat, jahatlah seluruh badan. Itulah qalbu. Qalbu ni bila ubah ke bahasa Melayu, jantung. Dia bukan hati, jantung. Itu hati yang nampak, iaitu jantung. Satu lagi hati yang kita tak nampak, iaitu roh. Ada dua jenis hati. Hati pertama, daging jantung. Hati yang kedua, kita punya roh. Daging jantung tadi kita boleh bawa keluar, boleh tengok, boleh belah, boleh bawa keluar urat-urat dalam dia, boleh pegang. Hati yang satu lagi tak boleh, sebab tak tahu macam mana rupa dia. Jadi kita nak bersihkan sekarang ni hati yang tak nampak tu. Kalau baik hati tu, anggota-anggota badan pun semua baik. Kalau hati tu jahat, memang jahat kan? Sebab hati ni dia raja. Tempat dia tak tahu lah di mana, saya tunjuklah di sini kan. Tempat dia tak tahu. Hati tu dia raja. Kalau dia perintahkan tangan kita mencuri, mencurilah tangan kita. Kalau dia perintahkan mata kita tengok benda yang salah, tengok benda salah. Kalau dia perintahkan mulut kita cakap benda tak baik, cakap benda tak baik. Hati tu dia raja. Yang anggota ni dia punya rakyat jelata, tentera-tentera dia. Jadi nak bersihkan hati yang tu. Hati jantung pun nak kena bersih juga kan. Kalau tak sihat, jenuh lah kita. Tapi hati yang roh tu nak kena bersih. Itu dia tadi. Ulang kaji pelajaran yang lepas. Sekarang nak masuk pelajaran hari ini dengan cepatnya. Muka surat 209. Hati ni sekali disebut dengan kata-kata roh. Kadang-kadang orang sebut hati ni roh, sekali dengan kata-kata nafsul mutmainnah, jiwa yang tenteram. Jiwa pun orang sebut juga. Kadang-kadang orang sebut akal pun dia juga, perasaan pun dia juga, naluri pun dia juga. Jadi banyak nama. Tapi hakikat sebenar roh ni memang sulit nak diperkatakan. Macam budak baru lahir lah, baru keluar kan, budak baru beranak. Bila budak ni baru beranak, kalau kita tanya misi-misi yang sambut budak ni, apa yang keluar dulu? Seorang misi ni kata, saya nampak rambut keluar dulu. Tanya jururawat yang kedua, saya nampak kulit kepala keluar dulu. Tanya jururawat yang ketiga, dah ubun-ubun keluar dulu. Jadi yang mana satu keluar dulu? Semua keluar dulu. Sebab semua tu kepala. Jadi roh pun macam tu juga. Akal pun dia, perasaan pun dia, jiwa pun dia, kan? Nafas pun dia, roh pun dia. Jadi perumpamaan saya bagi ni nak menghampirkan kepada faham. Sebab nak cerita roh ni dia susah. Itu contoh nak bagi cepat faham. Macam kita makan ayam goreng. Ayam goreng di depan kita, kita pun ambil, kita pun suap ke mulut kita.
Apa yang mula-mula masuk dalam mulut kita? Kalau tanya orang pertama, apa yang mula masuk dulu? Dia kata kulit ayam goreng masuk dulu. Tanya orang kedua, apa masuk dulu? Minyak masuk dulu. Sebab ayam ni digoreng dengan minyak. Minyak masuk dulu. Dia melekat dekat atas kulit, dalam kulit. Tanya orang ketiga, apa masuk dulu? Rempah masuk dulu. Dia kata sebab rempah tadi duduk pada kulit tu. Tanya orang keempat, apa masuk dulu? Paha ayam masuk dulu. Sebab orang tu pegang paha ayam. Tapi semua itu pun betul. Semua pun sebenarnya ayam goreng. Macam itulah perumpamaan dia, nak menghampirkan kepada faham. Jadi orang duk tanya, apakah itu roh? Cerita pasal roh ni saya petik daripada Al-Quran, ayat-ayat yang membicarakan tentang roh. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh tengok bahagian belakang sekali. Nak cerita tentang roh. Roh ni apa benda? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi. Dan ditanyakan kepada engkau wahai Muhammad tentang roh, maka jawablah, roh itu urusan Tuhanku, ataupun roh itu daripada perintah Tuhanku. Yang ni ayat yang dipetik oleh Imam Ghazali, ada sambungan dia lagi. Sambungan dia kata, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Yang tu surah Al-Isra ayat 85. Jadi kalau orang tanya kita tentang roh, pengetahuan kita tentang roh ni memang sangat sikit. Nabi Muhammad pun pengetahuan dia sikit. Kita nak cerita betul-betul, nak cerita roh tu macam mana, memang tak dapat. Sebab itu kita tengok apa kata Al-Quran tentang roh. Malam ni kita tahulah apa benda roh ni. Yang pertama, surah Asy-Syura ayat 52. Dan begitulah kami wahyukan kepada kamu wahai Muhammad roh dari perintah kami. Roh ni apa dia? Tuhan kata dia wahyukan roh kepada Nabi Muhammad. Malaikat ke? Takkan Tuhan wahyukan malaikat kepada Nabi Muhammad. Jadi dalam ayat ini, roh ialah sesuatu yang diwahyukan. Setengah ulama kata roh itu ialah Al-Quran.